Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik type price action dan contraction. Okay, so sekarang untuk video yang kali ni saya akan tunjuk contoh lah untuk lagi faham kan apa, sebab ada certain yang confuse lagi. So lama-lama benda ni you akan nampak just consistent study chart, tengok chart hari-hari. So sebenarnya chart ni sebenarnya kita nak training kita punya mata tu bagi senang nampak je. So, kita kena buat hari-hari, biasakan tengok pergerakan candle, pergerakan price action ni kan. So barulah kita akan nampak lah lama-lama. Okay, so contoh dari segi price action tu. Okay, kita nampak kita try lukis. So dekat sini kita nampak dia loose. Dia macam tu. Saya try lukis. Sekejap. Saya try lukis follow dia punya bawah ni. Okay, nampak dia loose. Okay, loose. Kat mana yang cantik nak masuk? Dekat sini kita panggil tight price action. Dekat sini. So dia breakout je ni. So kita boleh masuk lah. Okay, kita tunjuk. Kita zoom sikit. Okay. Kita bukan nak masuk dekat area di mana yang macam paling bawah. Kita bukan nak masuk paling bawah dan kita nak jual yang paling atas. Kalau ada orang macam tu, so saya pun nak belajar juga macam tu. Tapi kita nak masuk dekat area yang kita tahu risk kita dah berkurang. Risk kita dah berkurang. So dekat mana nak masuk? Okay. So tengok kat sini. Alright. Tengok height sebelum ni. Okay, ni low kan? Ni low sekarang. Okay, tengok height sebelum ni. Nampak? 28%. So bila dia naik balik. Okay, naik balik. So dia naik. Dia break MA20. Dia break MA20. Lepas tu dia akan ada berlakunya contraction. Bila dia jatuh macam ni, kita panggil reversal. Dia jatuh. Okay, bila dia jatuh and then dia break out MA20, kita tahu this is a good sign to buy lah. So mana kita, kalau dia break MA20, kat mana kita nak set stop loss? Kita letak dekat bawah ni lah. Lepas tu bila dah macam ni, kat sini lah kita panggil tight price action ataupun tight pivot area. So kat sini, okay, tengok dia bentuk flag. Dekat sini lah kita nak masuk. Sebab kita tahu risk dia memang very low. Maksudnya kita boleh letak kita punya stop loss dekat mana? Kita boleh letak stop loss kita dekat bawah area of consolidation area. Kita boleh letak stop loss dekat sini. So kita tahu dekat sini seller dah berkurang 3% je retracement. Daripada height sebelum ni ke low 3% je. Daripada yang tadi berapa persen? Daripada tadi 27%. So kita tahu lah dekat sini dia dah ada tight punya area. Dekat sini kita panggil contraction. So dekat mana nak beli? Kita tak perlu tunggu dia break resistance sini. Kita just tengok dekat sini. Sebab kita tahu dekat sini area dia dah naik. And then dia dah test. Dia dah test kat sini. Dia dah consolidate dekat sini. Dia membentuk tight price action. Okay, dekat sini volume low. So kita tahu dekat sini support baru. Okay, bila dia break height, okay, candle ni 1 2 3 4 5. So bila dia break candle ni, dia break height ni berapa? Height 3 4 5. So kat sini lah. Okay, once dia break kat sini, okay, dia break kat sini. So dekat sini kita boleh masuk lah. And then kalau dia maintain 2-3 candle atas resistance ni, so cantik lah. Kita nak ride. Kita tahu breakout tu menjadi lah. Kalau tengok dari segi volume pun,
volume kat sini above average, above 50 day. So macam mana nak set moving average yang 50 day ni? Just kat volume ni. Alright, kat sini panjang MA kan. So boleh set 20 ke 50 ke, and then tick dekat MA volume ni. So nanti keluar. Dekat sini kita nak tahu dia above average ke tak. So dia dah naik. Okay, lepas tu dia dah naik. Tengok dia pull back balik ke. Bila dia dah naik, mesti ada orang take profit. Mesti ada orang take profit. That's why dia ada pull back balik. So dia ada pull back. So dekat sini pull back ada bentuk candlestick hammer. Kat sini pun low volume. So bila dia break out high ni, so ada kenaikan lagi. And then tengok dia right. Dia right, naik. So kita tengok sini ada volume. Okay, lepas tu kita tengok dekat sini bila dah naik, jatuh. Geng-geng pullback mesti masuk. Masuk dekat mana? Dia nak take profit, sama je konsep dia. Diorang punya target mesti kat sini. So diorang akan take profit sebelum resistance area. That's why jatuh lagi. Kita tak nak masuk dekat pullback yang macam ni. Pullback macam ni memang boleh, memang boleh buat profit in short term. Tapi risky, memang risky. So kita nak masuk dekat area tight price action. Dekat mana? Dekat area sini. Kita nak masuk dekat area sini. Kalau boleh kita nak monitor lah. Maksudnya dekat area sini kita boleh monitor. Okay, kita boleh monitor bila dia ada confirmation breakout. Kita masuk lah. Ataupun kita nak masuk sikit. Masuk lah mungkin 25% daripada position. Lepas tu ada confirmation breakout. Average out lah. So tengok bila dia right. Dia right just nice lah. That's why tight price action ni maksudnya contraction, tempat tight price action atau contraction ni penting lah untuk kita, maksudnya kita timing kita punya entry tu. Kalau kita nak masuk sini boleh je nak buat profit, tapi tak best sangat lah. So dalam 6% je. Bagi saya tak baloi lah kalau risk kan 6%, tapi dapat 6% juga 1-to-1 punya ratio kan. So kita nak masuk dekat area mana? Dekat area yang kita tahu kita punya reward tu lagi besar daripada risk. Baru berbaloi nak trade. Kalau kita masuk risk 1-to-1, kebanyakannya memang susah lah. Sebab kalau kita nak risk 1-to-1, win rate kita kena tinggi. Dia punya hubungan dia, kalau win rate rendah, so kena win big lah. Selalunya bila you losekan 7%, you kena at least dapatkan 21% ataupun 14%, 1-to-2 atau 1-to-3 ratio lah. So itu adalah konsep tight price action ataupun contraction. Kita nak masuk dekat area dekat sini. Okay, kita nak masuk dekat area sini. Dekat situ lah kita nak masuk. Ada explosion, ada boleh masuk, and then the test, kita execute dekat contraction, and then kita write the continuation. Itu adalah konsep tight price action lah. So kalau siapa tak clear lagi, lepas tu ada tanya macam mana nak tengok high dengan low kan. So tengok, nak tengok percentage dia senang je. Previous high, sini low kan. Contoh sini low baru. Contoh ni tak ada lagi lah. Okay, contoh ni tak ada lagi. So high, previous high dia sini. Okay, previous high sini. So you tahu 10% lah dia punya retracement. Okay, 10%. Tapi dekat sini tengok berapa persen. 5% lah. Memang cantik lah. Kalau perasan selalunya sebelum breakout mesti ada macam ni. Hari tu Resintech Resintech pun ada juga. Dia punya tight price action ni. Dia akan ada 1 ke 4 hari ke. Dia tak ada lah betul-betul 1 ke 4 hari. Tapi dia kadang-kadang dia ada lah.
type price action ni. So nampak kat area sini 6%. So lepas tu volume masuk. Sebab tahu dah dekat sini seller dah berkurang, seller dah lemah. So kat mana kita nak masuk? Kat mana kita nak masuk? Dekat area sini lah kita nak masuk. Okay, kat area sini lah. Break je height ni berapa? 495. So break 495 ni kita masuk. So berapa persen tu? 19%, which is very good lah. So Resintech ni memang saya masuk antara dua lah, Resintech ataupun Eureka. So saya masuk Eureka. So masa tu modal dah tak ada, so hanya tengok lah. Tapi tengok dari segi dia punya type price action ni menarik lah. So you boleh study so slow. Boleh tengok dari segi ni, dari segi price movement tu, nampak dia punya ni, dia punya kenaikan, dia dah ada naik. Okay, dia dah ada naik, dia dah ada explosion, ada volume masuk, demand. And then dekat sini kita tahu base area, nampak moving average rapat antara satu sama lain. Okay, ini kita panggil big base lah. So dia ada kat sini. Kat sini ada fake breakout. Kat sini dia test resistance. So dia test 1 resistance, 2, 3, 4. So dia test banyak kali. So kita tahu resistance ni significant lah, resistance ni strong. Lepas tu last kali dekat sini pula ada shakeout. Dekat sini ada shakeout. Dia test balik MA50 ni. Lepas tu dia masuk balik. And then kat sini ada type price action. And then bila ada je volume masuk, memang sedap lah dia pergi. Tapi kena faham lah, dari tengok balik dia punya past chart dia. So tengok Resintech ni jenis counter yang naik laju, turun pun laju. So kena hati-hati lah counter-counter macam ni. Kita panggil counter yang volatile kan. So boleh tengok contoh-contoh lain. Kalau ada apa-apa tak clear boleh tanya. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.